Prihatin TV, suara prihatin rakyat. Malaysia di mata Lee Kuan Yew, Tun M menceritakannya di blog. Pesan politik Prihatin TV kali ini adalah merujuk kepada tulisan Tun M di dalam blog chat decknya pada 14 September 2010, kira-kira 10 tahun yang lepas, tetapi masih relevan ke saat ini, bertajuk Malaysia According to Lee Kuan Yew. Berikut adalah tulisan berbahasa Inggeris Dr. Mahathir dalam blog chat deck pada 14 September 2010. Sewaktu Tun M menulis coretan ini 10 tahun yang lepas, 2010, Mr. Lee Kuan Yew masih hidup dan berusia 87 tahun, kelahiran 1923. Dan Tun M pula baru berusia 85 tahun, kelahiran 1925. Mr. Lee Kuan Yew, Menteri Mentor Singapura, adalah 2 tahun lebih tua dari saya. Ini bermakna beliau dan saya membesar dalam tempoh masa yang sama. Ini juga membawa maksud bahawa saya dapat melihat perkembangan Mr. Lee ketika itu dan sebenarnya saya dapat berinteraksi dengan beliau dalam pelbagai majlis. Penegasan beliau dalam temu ramah bersama New York Times bahawa hubungan pelbagai bangsa akan bertambah baik jika Singapura tidak dipaksa keluar dari Malaysia adalah wajar dipelajari. Adakah ia benar atau ia hanya sekadar fantasi? Sebelum Singapura menyertai Semenanjung, Sabah dan Sarawak untuk membentuk Malaysia, terdapat kurang sangat politik perkauman di Persekutuan Malaysia. Pada tahun 1955, orang-orang Melayu yang merupakan 80% komposisi rakyat telah bermurah hati memberi sejumlah kawasan pilihan raya kepada beberapa orang dari kaum Cina dan India, serta memastikan mereka menang dengan sokongan kuat orang-orang Melayu. Dengan demikian, perikatan telah menang 51 dari 52 kerusi yang ditandingi. Tunku Abdul Rahman kemudian menghadiahkan sebagai membalas kesanggupan penduduk Cina dan India yang menyokong konsep perikatan ini dengan memberi mereka 1 juta kerakyatan tanpa syarat. Ini menurunkan majoriti kaum Melayu kepada 60%. Dalam pilihan raya 1959, Pakatan UMNO, MCA dan MIC menang dengan mudah walau telah kalah di Kelantan. PAS dengan hanya orang Melayu sebagai ahli telah ditolak. Perkauman apabila diterap menemui kegagalan. Dalam tahun 1963, Singapura menjadi sebahagian dari Malaysia. Walaupun pernah berjanji bahawa PAP tidak akan turut serta dalam politik di Semenanjung, Sabah dan Sarawak, namun Kuan Yew mungkir janji dan PAP telah cuba untuk menggantikan MCA dalam perikatan dengan memainkan sentimen kecinaan di Semenanjung. Sudah tentu slogannya adalah Malaysia Malaysia yang menyatakan bahawa kaum Cina tidak mendapat hak sama rata dengan kaum Melayu. Jika rayuan slogan ini yang berbentuk sentimen kecinaan terhadap kaum Melayu tidak beberapa perkauman, maka saya tidak tahu apa itu perkauman. Tetapi kaum Cina di Semenanjung lebih suka bekerjasama dengan kaum Melayu dalam UMNO. Mereka telah menolak sepenuhnya PAP dalam 1964. Kesan dari kempen Malaysia Malaysia, beberapa pemimpin UMNO cuba membangkitkan sentimen kemelayuan kepada orang Melayu Singapura pula. Maka berlakulah beberapa tunjuk perasaan di Singapura yang sebelum itu tidak pernah berlaku. Kuan Yew menuduh Jaafar Albah yang dikatakan telah menghasut orang Melayu di Singapura. Walaupun saya tidak pernah ke Singapura atau bertemu dengan Melayu Singapura di sana, namun saya telah dilabelkan sebagai Melayu Ultra oleh Kuan Yew sendiri. Menjelang tahun 1965, sentimen perkauman telah mengambil tempat dan Tunku terpaksa menamatkan keahlian Singapura dalam Malaysia. Malangnya, benih-benih perkauman masyarakat Cina telah berjaya disemai sehinggakan apabila PAP terkeluar, laungan perang Malaysia-Malaysia diambil pula oleh DAP, anak kelahiran atau keturunan PAP juga. Dengan latar belakang aktiviti-aktiviti Singapura di dalam tempoh pendek selama 3 tahun keahliannya, bolehkah kita mempercayai bahawa jika ia tidak dikeluarkan, maka jalinan pelbagai kaum akan bertambah baik di Malaysia? Tetapi petanda apa bakal terjadi telah ditunjukkan dengan permainan politik menjelang pilihan raya tahun 1969. MCA mula mengkritik kerjasama antara kaum Cina dan Melayu, terutamanya tentang soal hak-hak istimewa dan menuntut sebagai universiti untuk kaum Cina. UMNO pula bertindak balas dengan mendesak agar equity kaum Melayu dinaikkan dalam ekonomi negara. Konflik UMNO-MCA ini telah menyebabkan perikatan mencapai keputusan yang amat buruk dalam pilihan raya 1969. DAP dan Gerakan Parti Baru terdiri dari ramai bekas ahli MCA golongan penentang mendapat manfaat. Perikatan tersentak dan tersentap. Kemudian,
Gerakan dan DAP telah berarak meraihkan kemenangan mereka berdekatan penempatan orang Melayu iaitu di Kampung Baru sambil melontarkan kata-kata penghinaan berbau perkauman terhadap orang-orang Melayu. Penyudahnya, berlakulah peristiwa 13 Mei, satu rusuhan antara kaum. Hingga ke hari ini, slogan perkauman Malaysia menjadi panggilan perang bagi DAP. Wujudan perkauman di Malaysia jelas sekali adalah akibat penyertaan keahlian Singapura dalam negara ini bagi tempoh hanya 3 tahun. Dengan demikian, bolehkah kita percaya bahawa sekiranya Singapura tidak dikeluarkan, maka Malaysia hari ini tidak akan ada masalah perkauman. Sementara Kuan Yew bercakap tentang pendiriannya bahawa semua etnik dalam masyarakat hendaklah membebaskan diri masing-masing dari rantai pengasingan kaum yang boleh mempromosikan keadilan dan kesamarataan antara pelbagai kaum. Beliau juga berkata, sebaik saja kami bersendirian, iaitu setelah dikeluarkan dari Malaysia, kaum Cina menjadi majoriti. Penduduk Singapura terdiri dari 75%-nya kaum Cina dan mereka menguasai 95% ekonomi. Oleh demikian, ianya bukanlah sebuah negara berbilang kaum sebenarnya, tetapi adalah sebuah negara kaum Cina dengan minoritinya kumpulan pelbagai kaum lain yang tambahan pula jauh lebih miskin. Di Singapura, perbezaan pendapat adalah tidak dibenarkan. Sesiapa yang bertanding menentang PAP akan heret ke mahkamah atas alasan fitnah, dan jika mereka menang di pilihan raya sekalipun tidak merasa untuk mengambil tempat mereka di parlimen. Sebaliknya di Malaysia, parti pembangkang sentiasa memenangi kerusi di parlimen dan hingga ke satu peringkat berjaya menumbuhkan kerajaan negeri. Iaitu hari ini 5 dari 13 negeri adalah di bawah pemerintahan parti-parti pembangkang. Manakala PAP di Singapura harus melantik ahli-ahli PAP untuk mewakili pembangkang. Sama ada PAP mengaku atau tidak, partinya kekal sentiasa dipimpin dan dikuasai oleh etnik kaum Cina dan menang pilihan raya secara prinsipnya adalah sebab undi kaum Cina. Yang lain-lain itu jangan kata hiasan pada kek pun tidak. Jika Singapura adalah sebahagian dari Malaysia, maka PAP sudah barang pasti akan melahirkan cara berpolitik, bukan perkauman ala Singapura bersama kaum Cina Malaysia. PAP akan mendominasi kumpulan etnik dan menguasai politik Malaysia. Tiada penentang atau perbezaan pendapat dibenarkan. Dan sudah pasti tiada siapa pun akan berani menegur mengenai siapa sebenarnya yang mentadbir negara. Amnesia atau penyakit hilang ingatan adalah dibenarkan, tetapi jika cuba mendakwa kerana Singapura telah dikeluarkanlah, maka berlakunya politik perkauman di Malaysia adalah sesuatu yang tidak disokong oleh fakta sejarah yang sebenar. Lee Kuan Yew dan saya melihat benda yang sama, tapi tahu sebab-sebabnya mengapa. Kupasan Prihatin TV, PTV. Menarik sekali bait-bait ayat sindiran Tun M menutup bicara yang ditujukan kepada mendiang Lee Kuan Yew kira-kira 10 tahun yang lalu. Amnesia atau penyakit hilang ingatan boleh diterima, sedangkan Lee Kuan Yew ketika itu baru berusia 87 tahun. Dan hari ini Tun M sudah berusia 95 tahun. Sudah tentu ingatan mulai pudar sedikit kan? Dan itu sebabnya kami di PTV terpaksa mengingatkan Tun bahawa apa yang Tun zahirkan 10 tahun yang lepas masih relevan hingga ke hari ini dalam tahun 2020. Sebelum pergi lebih jauh, biarlah PTV memberi sedikit penjelasan kepada para pemuja Tun M. Mengapa kami, kalau anda perasan, banyak mengaitkan tulisan kami dengan Tun M dan blog chatdetnya, blog seorang negarawan ulung. Malahan kewujudan channel PTV sendiri awal bulan Julai 2020 ini semua berkait rapat dengan kekecewaan kami terhadap Tun M sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Kami satu ketika dahulu adalah pemuja Tun M dan pengikut setia blog chat.cc-nya dan kagum dengan pemikiran serta tulisan ringkas dan maha hebat Tun M. Dan cuma ada seorang lagi pemikir hebat yang kami ikuti, tetapi beliau telah pergi meninggalkan kita, iaitu arwah Tun Sanusi Junior. Bukan Tan Sri di mata kami ya. Pemilik PTV ini walau sudah berumur adalah seperti ramai kalian di luar sana, adalah the silent majority yang tidak berdaftar dengan mana-mana parti politik hingga ke saat ini dan tidak berhajat untuk menyertai satu. Kerana permainan politik itu terlalu kotor dan bisa membuat anda berubah pendirian mengikut keperluan masa seperti apa
yang dialami oleh Tun M sendiri. Dahulu kami pernah menulis komen di blog ChatDad, tetapi siapalah kami untuk didengari seorang negarawan ulung, lantas platform YouTube menjadi sasaran PTV bagi capaian kepada anak-anak muda pewaris negara kerana Facebook hanya buku maya untuk orang lama. Pemilik PTV perasaan muda lol. Justru anak-anak muda harus ramai-ramai subscribe channel PTV dan dengarlah apa yang kami tulis, dan kadang-kadang kami sertakan visual serta carta-carta menarik untuk mengambil perhatian anda anak muda. Jauh pula literan kami. Baiklah, kembali kepada kepuasan tulisan Tun M. Kali ini dapat dirumuskan banyak perkara yang ditulis dahulu menjadi apa yang disindirkan pada Lee Kuan Yew, atau Tun M sudah menjadi seperti apa yang selalu beliau laungkan, Melayu mudah lupa, atau beliau buat-buat lupa. Hari ini kami sedih dan kecewa sebab Tun M pendukung kuat DAP dan payung orang Melayu satu ketika dahulu sudah bocor sedikit, dan orang Melayu mesti menjedarkan beliau sebelum payung koyak rabak sepenuhnya. Apa lagi yang Tun hendak? Kerana tujuan asal Tun berbaik dengan DAP adalah kerana mahu jatuhkan Najib. Hari ini Najib bukan sahaja sudah jatuh, tetapi sudah pun ditimpa tangga. Ya, ini dah kena jatuh hukuman pun atas keterlanjurannya. Justru, apa mesej yang kita dapat dari tulisan ChatDad ini? PAP adalah satu parti resis yang ulung sebenarnya. PAP adalah bapa segala resis dengan pelbagai muslihat. PAP penindas nombor 1 terhadap kaum lain. PAP menyalahguna kuasa untuk menakutkan penentangnya. Akhirnya, soalan cepumas yang jawapannya anda sendiri sudah ketahui kini. Parti mana yang menjadi jelmaan PAP? Kalau bukan DAP. Malahan Tun M mengesahkan dengan mengatakan DAP adalah anak kelahiran atau keturunan PAP. Sekarang parti yang satu ketika ditakuti Tun M menjadi kaum baiknya pula, atau rakan sependosaan terhadap orang-orang Melayu, juga Bumiputera Sabah dan Sarawak. Walau bagaimanapun, PTV kagum dengan anak-anak muda Sabah terutamanya, yang persis anak-anak muda Semenanjung era sebelum merdeka dahulu, yang amat peka tentang senario politik tanah air. Dan ini terbukti dengan kewujudan beberapa YouTuber penganalisis politik yang berjaya seperti Nazlin Unity, Twin TV, YB Viral dan lain-lain. Manakala anak-anak muda di Semenanjung pula sama ada sudah selesa atau mungkin sudah fed up dengan permainan politik otak-otak yang memualkan ini. Teruskan usaha baik anda, anak-anak muda Sabah, dan syabas PTV ucapkan. Dan selalu kami menumpang laluan di channel kalian untuk mendapatkan subscriber, dan akhirnya channel ini akan berjaya dikesan oleh anak-anak muda di Semenanjung. Dan awak-awak semua adalah pewaris kepimpinan negara, dan harapan kami untuk membela nasib orang Melayu dan Bumiputera. Perbuatan kami dalam membawa cerita kesedaran bahayanya parti DAP telah dikesan oleh orang-orang DAP melalui blog ChatDad, sehingga kan ada di kalangan mereka yang subscribe untuk mendapat notifikasi dan mahu tahu apa yang bakal kami ceritakan mengenai parti mereka. Dalam blog ChatDad, mereka memperkecilkan channel PTV dan mengatakan kami tidak akan dapat banyak subscriber untuk menyokong orang Melayu. Cadangan kami, kalian perhalusi semula tulisan Tun M dan baca berulang kali, kerana banyak yang dikatakan dahulu kini cuba disangkal pula oleh Tun M sendiri. Seperti ambil contoh, DAP tidak boleh kuasai negara kononnya, dan DAP mana boleh hancurkan orang Melayu, dan banyak lagi. Cuma satu yang Tun M belum buat lagi, yang seorang kartun politik sudah buat dengan menjilat DAP kau-kau. Siapa lagi kalau bukan Mat Sabu serabut mata tengok mamat ini. Tun M, janganlah buat semua ini untuk anak kesayangannya Boboiboy. Sudahlah. Air kata, biar putih tulang, jangan putih mata. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jangan lupa sokong TV kecil kami ini dengan menentang butang subscribe dan tekan butang loceng untuk mendapatkan notifikasi. Sehingga bersiaran lagi, Assalamualaikum.